بسم الله الرحمن الرحيم. نستعين ونعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه ووليه، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi insyaAllah kita sambung pengajian kita kembali pada ayat yang ke-25. Selesaikan pada tafsirannya surah Al-Hadid pada ayat yang ke-25 untuk surah yang ke-541 juzuk yang ke-27. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. صدق الله العظيم. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kita lihat satu persatu daripada yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus ditafsirkan kepada beberapa penafsiran. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Sungguh-sungguhlah kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti. Pada ulama kita yang dimaksudkan bukti-bukti di sini adalah ilmu. Pada manusia apabila dibuktikan sesuatu, bukti itu mesti atas dasarnya ilmu. Kerana ilmu itu adalah sumbernya. Lalu apabila saja mukjizat yang diperlihatkan oleh para nabi, para rasul kepada kaum umatnya, mukjizat itu sendiri adalah mempunyai sumbernya ilmu yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila sumbernya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menunjukkan bahawa manusia ada ilmu yang dia boleh dapatkan melalui usaha. Ada juga ilmu yang dia usaha, dia tidak akan pernah mendapatkan. Antara dia adalah ilmu tentang billahinat, berkaitan dengan mukjizat. Mukjizat itu tidak boleh dapat daripada usaha, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan mukjizat itu hanya dimiliki oleh para nabi rasul untuk membuktikan dia nabi, dia rasul. Itulah billahinat tadi. Walaupun begitu kata ulama kita bahawa bil bayyinat bagi maksud-maksud yang lain. Tetapi dasarnya adalah kata ulama dimulai dulu dengan ilmu. Wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami turunkan juga bersama-sama dengan mereka itu kitab. Jadi tidak ada yang menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan adanya penulisan yang mana dikaitkan wahyu syariat itu. Adanya tulisan yang dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kitab, yang mana sekiranya tidak ditulis, wahyu itu dibaca, disampaikan. Seperti mana baginda Rasulullah SAW pada awalnya turunnya wahyu kepada baginda Rasulullah SAW, tidak Nabi baca kepada sesiapa pun dan tidak juga ditulis wahyu tersebut. Disebabkan Nabi SAW pada awal-awal kenabian Nabi, turunnya wahyu 6 bulan dalam bentuknya mimpi. Mimpi 6 bulan. Itu yang kata Rasulullah SAW, mimpi seorang mukmin itu satu daripada 46 bahagian kenabian. Jadi mimpi seorang nabi itu wahyu. Tetapi orang mukmin dapat satu daripada 46. Disebabkan Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 23 tahun. Jadi tolak dengan wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi yang jadi Quran itu, Nabi baca
para sahabat tu dia dah menghafalnya, jadi tolak. Maknanya yang tadi 1/4 maka jadi dah tinggal 6 bulan di situ. Mana 6 bulan itu wahyu itu sekadar mimpi saja, tapi mimpinya adalah wahyu. Mimpi yang sangat-sangat halus. Disebabkan apa? Wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada baginda Rasulullah ada dalam bentuk gambaran. Ada juga dalam bentuk yang hanya boleh difahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana dia dalam bentuk isyarat-isyarat. Ia bukan Nabi yang bukan Rasul, bahkan kita sebagai umat Rasulullah tidak akan pernah mengetahui ini adalah hakikat wahyu yang turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga ulama mengkaitkan bil bayyinat bersamanya dengan kitab, maka wujudnya hikmah di situ. Maka datangnya hikmah. Hikmah ini menunjukkan bahawa segala-galanya ilmu itu adanya hikmah buat kita. Hikmah ini menunjukkan pada makna daripada ilmu itu. Makna daripada ilmu. Oleh kerana itulah hakikatnya ilmu bukan maklumat yang kita dapat, yang kita kumpul data maklumat tersebut, yang kita dengar. Hakikatnya ilmu itu sendiri adalah makna yang masuk dalam jiwa hati kita sehingga hidup pada jiwa tadi. Maknanya adalah makna itu. Kita boleh dengar macam-macam yang kuliah dan maksudnya. Tapi yang kita nak masuk dalam jiwa itu makna daripada yang kita dengar. Contoh mudah begini. Kita mendengar Quran dibacakan. Sebagian orang mendengar dan menilainya dengan taranum dia. Ada lagu-lagu. Lalu dia pun zauk, rasa asyik. Seperti satu rasa halawah. Lalu dia menilai apa yang dia dengar pada lagu tadi. Itu satu golongan. Golongan yang kedua pula tidak menilai. Walaupun dia baca ada taranumnya, ada lagu, dia menilai. Dia baca tajwid betul, okey dah tu. Daripada dia baca dia taranum, ada lagu, tajwidnya tidak ada. Ada yang menilai begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia tidak perhatikan akan taranumnya, tajwidnya, kerana apabila disebutnya Quran, maka wajib dibacakan tajwid. Itu kaedah asas. Lalu apa yang diperhatikan? Yang dia dengar itu pada telinga, tapi yang nak masuk untuk makna Quran. Itulah benda-benda hadis Quran. Jadi sebenarnya ilmu itulah. Jadi yang kita belajar ini tidak lain agar maknanya mudah masuk dalam jiwa dan hati. Bukan dia dengar makna tadi. Maka itulah hakikatnya ilmu pengetahuan. Lalu kata ulama ini tidak lain. Ini kembali balik pada dasarnya bil bayyinat, kemudian digabungkan dengan Alkitab, maka jadilah akan adanya hikmah di situ. Dan hikmah itu adalah jelas daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal mizan, huruf waw kembali pada huruf wa anzalna, dan kami turunkan juga mizan. Seperti mana yang telah saya tafsirkan sebelum ini, kata ulama-ulama kita, boleh ditakwilkan, ditafsirkan dalam bentuk zahir makna ayat. Maknanya ada di antara para Nabi Allah Subhanahu wa taala apabila dia dakwah, dia bawa sungguh neraca. Walaupun mungkin kita tak boleh nak menggambarkan neraca pada ketika itu. Maknanya timbangan, alat timbang untuk menimbang gandum ke, kurma ke itu. Disebabkan manusia mempunyai timbangan sendiri. Cuma timbangan mereka tak tepat. Bila tidak tepat, maka tidak adil dalam timbangan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi rasul, lalu datang malaikat bagi satu timbangan yang tidak tahu daripada mana timbangan tersebut. Lalu dia pun beri kepada umatnya, ini timbang yang paling benar sekali. Maka contoh timbangan ini. Itu zahir. Walaupun begitu ada sebagai ulama kata wal mizan di sini adalah majaz, satu kiasan. Seperti mana kita Imam Al-Ghazali tidak perlu kamu nak mengkaitkan mizan di sini adalah fizikal, betul-betul ada timbangan. Seperti mana untuk menimbang yang gandum. Tapi yang dimaksudkan mizan di sini adalah keadilan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditegakkan sehingga dah wujudnya keseimbangan dalam kehidupan manusia. Disebabkan apa? Kata ulama, ayat yang kita baca ni
arsalna rusulana bil bayyinat ma'ahumul kitab wal mizan liyaquman nas bil qist. Ini adalah ayat berkaitan kenegaraan, nak membina tamadun, nak membina negara dengan ayat dia. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa anzalna al-hadid, dan kami turunkan akan besi. Nak jadi sebuah negara, ini dasar dia. Ada ulama-ulama gitu. Wa anzalna al-hadid. Jadi kembali balik bil bayyinat tadi, makna kita kaitkan ilmunya dengan hikmahnya, dengan tulisannya, dengan wahyunya, liyaquman nasu bil qist, agar manusia pun tegakkanlah, makna menunjukkan keadilan itu sesama mereka. Bila ditegakkan keadilan berdasarkan dasar yang disebutkan tadi, maka mewujudkan sebuah negara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala meridai, memberkati negara itu. Kalau ikut pada kaedah ini. Wa anzalna al-hadida, dan kami turunkan juga bersama dengan mereka itu besi. Secara umum kita ulama-ulama, kita lihat pada praktikal yang ada. Walaupun ada tafsirannya nanti. Lalu ulama menyatakan bahawasanya yang paling besar dilihat tentang Allah turunkan akan besi di sini adalah berkaitan dengan yang pedang dan juga kekuatan dalam ketenteraan. Kita tidak pernah melihat satu ketenteraan yang tak membawanya satu adat peperangan daripada besi. Semua mesti adanya daripada besi. Lalu begitu juga sebuah negara apabila dia membina kenegaraan dia, yang ada pemimpinnya, ada rakyatnya, ada ekonominya, ada siasat ekonomi, begitu juga dengan yang politik dia. Dan tidak lain yang mesti juga adanya ketenteraan. Itu. Jadi kata ulama-ulama, al-hadid di sini dua. Yang pertama benar secara fizikalnya adalah pedang ataupun senjata yang dibuat daripada besi. Yang kedua kata ulama, tidak lain disandarkan pada ketenteraan. Kerana apa? Kerana ketenteraan itu merupakan asas pada pertahanan dan juga kekuasaan dalam sesebuah negara. Oleh kerana itulah kata ulama-ulama kita, bahawasanya apa yang kita baca tadi pada permulaan tadi, dia mempunyai unsur-unsur tentang kenegaraan itu sendiri. Yaknilah dikaitkan dengan ilmu, dikaitkan dengan bukti-bukti kebenaran, dikaitkan dengan syariat, dikaitkan dengan keadilan, dikaitkan dengan kuasa, dan inilah rukun-rukun penting dalam mencapai kesempurnaan manusia dalam membina yang sesebuahnya negara. Oleh kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan akan besi itu, kata ulama-ulama, agar besi itu wa manafi'u linnas, dimanfaatkan oleh manusia. Lalu Allah menyatakan lagi, wa la ya'lamallahu man yansuruhu wa rasulahu bil ghaib. Jadi besi tadi Allah Subhanahu Wa Taala lihat guna pakai ke mana. Kalau sekiranya seseorang nak fisabilillah dengan pedang, yang itu salah satu contoh. Maknanya dia membantu agama Allah Subhanahu Wa Taala memerangi musuh-musuh itu. Dan begitu juga membantunya akan Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala bil ghaib, yakni secaranya ghaib. Ghaib adalah hari ini kita tidak melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dalam Islam memerlukan ketenteraan yang mana berperang ataupun mempertahankan negaranya dengan besi. Kalau sekiranya hari ini mungkin tidak sesuai dengan pedang, ya, mungkin dengan senjata yang asasnya pun daripada besi. Senapang kita, ke machine gun kita, ke bom kita pun semua dasarnya besi. Jadi dia termasuk juga dalam ayat ini, kata ulama-ulama kita. Yang tersebut tadi adalah sebagian pada tafsir ulama-ulama Isyad. Jadi ulama apabila memperhalusi, mereka menafsirkan dengan tafsir yang demikian. Kembali balik, laqad arsalna rusulana bil bayyinat, dan sesungguhnya kami sesungguhnya telah menurunkan akan para nabi, para rasul dengan cara mengutus mereka. Itu maknanya utusan para nabi rasul, penurunan tidak disebut oleh Allah, tapi kemuliaan itu dah masuk di penurunan, dan Allah mengkaitkan wa anzalna, dan kami turunkan. Kerana apa?
Kerana ada juga yang malaikat turun diberi pada rasul-rasul. Antaranya adalah wahyu itu dan kitab. Jadi dinisbahkan menurunkan di sini menunjukkan kepada kemuliaan ini. Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat sebagai utusan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengutus manusia juga ada yang menjadinya nabi, menjadinya rasul utusan. Bil bayyinat adalah bukti-bukti yang nyata adalah mukjizat. Kerana mukjizat itu bersalahan daripada akal manusia. Bagaimana keadaan pun manusia tidak akan mampu untuk buat satu mukjizat. Selawatan, bahkan tangan Nabi Musa alaihissalam keluarnya cahaya, wajahnya bercahaya sehingga boleh buta bagi orang yang melihat wajah Nabi Musa, tampak tangan dia, itu mukjizat. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam menghidupkan orang mati, itu juga dikaitkan dengannya mukjizat. Tetapi kitab samawi, Taurat dan juga Injil bukan kitab mukjizat. Itu yang perlu kita ketahui. Kecuali Quran saja kitab mukjizat. Kata ulama-ulama akidah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan juga dalam ayat ini, kembali balik kepada wal mizana liyaquma an-nasu bil qist. Ini tidak lain melainkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk bangun, membawa manusia kepada syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Maksud di sini adalah syahadah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahawasanya sebuah negara dibangun dengan ilmu mereka juga, dengan apa yang mereka ada. Tetapi kalau sekiranya yang mereka bangun tidak adanya atas dasar tauhid kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberkahi akan negara yang dibangunkan itu. Kerana dasar pembangunan di sebuah negara adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalna al-hadida, dan kami telah turunkan di sini akan besi. Seperti mana riwayat disebutkan suatu Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Allah turunkan bersama Adam itu besi. Tetapi maksud besi di sini bukannya besi yang belum lagi siap dalam satu bentuk. Mereka besi itu dah ada bentuknya. Sehinggalah kemudiannya manusia meniru bentuknya besi tadi sebagai cara nak menggunakan melalui bentuk. Apa maksudnya di sini? Besi itu satu sumber, tetapi dia tidak ada bentuk. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan besi kepada Adam yang dah ada bentuk. Sehingga kata ulama-ulama kita bahawa Allah Subhanahu wa taala turunkan juga kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ialah jenis-jenis besi, termasuk dan cangkul juga Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, yang kita menggambarkan satu fizikal. Ini cangkul pada zaman Nabi Adam alaihi salam. Kita tidak tahu bentuk cangkul dia bagaimana, tapi kata Abdullah bin Abbas, Allah turunkan untuk Nabi Adam bercucuk tanam dengan cangkul tersebut daripada besi. Itu. Begitu juga kata ulama Allah Subhanahu wa taala juga turunkan Nabi Adam kepada Nabi Adam alaihi salam, iaitulah jarum yang daripada besi. Agar Nabi Adam alaihi salam pun menjahit pakaiannya dengan jarum tersebut yang dibuat daripada besi. Cuma kita pun tak boleh nak gambarkan fizikal jarum itu sebesar mana, tapi turunlah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Adam alaihi salatu wasalam kapak bakal besi untuk menempur besi. Itu asal usul besi. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala wa anzalna, ialah kami turunkan. Bila dikaitkan kami turunkan di sini, benar-benar turun secara fizikal, cuma tak boleh nak gambarkan bagaimana diturun. Seperti mana kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Hajarul Aswad turun bersama Nabi Adam
Sewaktu Nabi Adam turun ke bukit, yang mana ketika itu Hajarul Aswad satu batu putih yang satu batu yang berwarna putih. Bahkan kata Rasulullah SAW, asal batunya Hajarul Aswad lebih putih pada susu. Dan mengapa tidak? Sekarang ini warna begitu. Bahkan sebelum zaman Rasulullah lagi batu itu dah berubah jadi aswad hitam. Pada sebelum Rasulullah diutus, pada zaman Nabi, Nabi telah melihat batu itu tidak putih lagi hitam. Lalu Nabi tanya, mengapa ya Rasul? Sebab seorang Nabi saja yang boleh jawab kalau ditanya mengapa dia hitam. Itu. Lalu kata Rasulullah, kesan daripada orang-orang yang mensyirikkan Allah, mereka tawaf, lepas tu mereka menyentuh di batu. Pada ketika itu memberi kesan. Kesyirikan manusia apabila dia menyentuh sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, dia memberi kesan sebagai satu jawapan tentang keadaan masyarakat manusia pada ketika itu. Seperti mana kata Imam Suyuti, sesungguhnya dosa manusia itu berwarna hitam. Kata Imam Suyuti. Sebagian lagi kata ulama-ulama kita, wa anzalnal hadida, dan kami turunkan besi. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala sebut dengan kalimah yang diterjemahkan dengan kami turunkan, tapi kata Imam Hasan al-Basri maknanya adalah dan kami telah ciptakan buat manusia akan besi yang itu. Seperti mana dalam surah Al-A'raf Allah Subhanahu Wa Taala kata, dan kami telah turunkan pakaian. Pakaian itu Allah kata Allah turunkan. Ya Bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan. Wahai anak-anak Adam, sesungguhnya kami telah turunkan kepada kamu pakaian. Lalu kita pun berfikir secara zahir, bagaimana Allah menurunkan pakaian? Bila kalimah turun, tentu daripada atas turun ke bawah. Adakah kain-kainnya semua daripada langit? Kalau di langit, di mana dia berasal? Disebabkan apa? Kita mengenal langit dengan secara ijtihad. Apa yang kita tengok itu. Pada Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan lapisan langit ini 7. Bahkan sebagian kata ulama Allah cipta lebih 7. Cuma Allah sebut 7. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Allah cipta lebih 7 langit, tapi Allah cipta 7. Sebab yang 7 itu Allah Subhanahu Wa Taala akan binasakan dia. Itu. Itu ulama-ulama kita. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ, agar Allah Subhanahu Wa Taala dia Maha mengetahui. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu kepada kita tentang diri manusia guna pakai akan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Iaitulah siapa yang menolong agama Allah dan juga membantu menolongnya para rasul-rasul Allah Subhanahu Wa Taala bil ghaib, dalam keadaan ghaib. Jadi kata ulama-ulama kita, tidak ada melainkan adalah seperti mana Rasulullah dengan para sahabat jihad fi sabilillah dengan pedang, besi, anak panah, besi, tombak, besi. Jadi tidak lain itu yang dikait oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya guna pakai besi tadi dalam membantu agama Allah, iaitu oleh Allah dalam keadaan ghaib. Maksudnya adalah tanpa melihat Allah. Mana amal itu dilakukan, jihad itu dilakukan tanpa melihat Allah, dan itu adalah keikhlasan yang tertinggi manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hakikatnya keikhlasannya itu, maksudnya adalah bil ghaib, tidak melihat Allah lahiriah, tetapi jiwa seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti jiwa Rasul walaupun tidak sah. Apa maksudnya? Mereka ta'budullah ka'annaka tarahu, kamu sembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Nabi dan juga para sahabat duduk bersama mereka dengan ihsan. Itu pasal ulama kita ditanya tentang kedudukan maqamat, perbezaannya Rasul, perbezaannya para sahabat dengan kita yang bukan sahabat apa? Nak kata Islam, ia sama Islam. Nak katanya iman, kita pun beriman. Apa yang diimani oleh para sahabat, kita beriman yang sama. Lalu perbezaannya apa? Kata ulama, ihsan.
Kerana para sahabat Rasulullah membina ihsan yang sempurna, tapi kita tidak dapat ihsan itu. Kerana apa? Kerana para sahabat benar-benar hati mereka melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu ketika Sayyidina Ali naik ke atas satu mimbar. Lalu Sayyidina Ali kata, tanyalah apa saja soalan yang kamu nak tanya. Lalu bangun seseorang, dia bertanya, Ya Ali, adakah engkau melihat Allah? Lalu kata Sayyidina Ali, aku tidak akan beribadah mereka pada Tuhan yang aku lihat. Tetapi tidak dilihat dengan mata, tapi melihat dengan hatiku. Jadi maksudnya apa? Itu ihsan yang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Inna Allah qawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha kuat, lagi maha berkuasa. Maksud di sini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa sepenuhnya untuk menghancurkan sesiapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki untuk dia hancurkannya. Buktinya ada, ya, sebagaimana umat-umat yang terdahulu. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat, pada dah datang mukjizat. Sebagaimana pada zamannya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, pada zamannya Nabi Saleh, Nabi Hud alaihi salatu wassalam, lalu mereka pun membuktikan mukjizat-mukjizat. Lalu kaum mereka menolaknya sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan mereka. Maka itulah innallaha qawiyyun azizun. Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan mereka. Maksudnya jadi sebahagian lagi kata ulama, yakni kalau sekiranya berjihad fi sabilillah, tidak dinisbahkan bahawa kemenangan itu disebabkan pedang-pedangnya Islam yang ada di tangan umat Islam, tapi dinisbahkan kembali bahawasanya kembali ada Allah Subhanahu wa ta'ala qawiyyun azizun. Itu kata ulama-ulama. Bahkan sebagian lagi kata ulama, qawi itu menunjukkan bahawasanya mustahil pada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adanya kelemahan. Itu maksudnya pada zatnya, pada sifatnya, dan begitu juga pada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga qawiyun, dia ambil makna yang di sebaliknya. Itulah mustahil pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaknilah dia gagal ataupun apa yang dikehendaki Allah tidak berjaya. Seperti mana manusia itu seolah-olah mampu untuk melawan kembali kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud oleh ulama-ulama kita. Al-Aziz maha perkasa, tidak tertandingi. Maknanya tidak ada siapa di antara makhluk boleh menandingi kehebatan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sebagai ulama-ulama kita mengajar kita bahawasanya barang siapa yang memperbanyakkan dalam zikir, membaca ya qawi, ya qawi, ya qawi, maka dia akan merasa satu kekuatan dalam jiwa dia. Dan kekuatan itu lahir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, mana dia datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bukan daripada qawi yang dibaca, tetapi itu menjadi wasilah. Ini wasilah kerana apa? Di sudah akidah Sunnah wal Jamaah mengajar kita Asmaul Husna Allah adalah tajalli yang ada di dalamnya hati kita, lalu kita pun membacanya. Ada apa yang Allah terjadi dalam hati kita di lidah kita. Maksud terjadi adalah Allah memzahirkan nama-namanya masuk ke dalam hati kita. Lalu kita pun membaca di lidah ya Qawi, ya Aziz, dan berapa lagi Asmaul Husna Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak menisbahkan aku telah menyebut Asmaul Husna Allah. Kerana apa? Penzahiran terjadi itu khusus Allah ke dalam hati kita, sehingga dah wujud penzahiran dengan lidah ya Qawi, ya Aziz. Jadi tidak dinisbah kepada kita. Kerana apa? Dia bermula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dalam tasawuf mengajar kita, bila kita baca Alhamdulillah, bagi orang awam, dia sawah, halawah, dia rasa. Bila dia rasa Alhamdulillah. Lalu bila Alhamdulillah, tanpa dia sedar, Alhamdulillah itu bukan pada Allah, tetapi pada rasa dia. Maka ini menunjukkan dia sedang memuji nikmat. Dia tidak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala lagi. Dia rasa makanan itu sedap, lalu dia pun Alhamdulillah.
tanpa dia sedar bahawasanya dia sedang memuji makanan yang sedap. Tentu seorang mengajar kita perharusan di situ. Maka tidak mencapai lagi hakikat memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ni benar-benar memuji Allah Subhanahu wa ta'ala terus pada zat. Sebab kalimat Alhamdulillah, lillah itu pada zat. Makna menunjukkan dia membaca Alhamdulillah atas kewujudannya zat itu. Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada jamalnya, pada kamalnya, pada jalalnya, kewujudannya itu. Lalu disebut Alhamdulillah. Jadi tidak disebabkan nikmat, tetapi kerana kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah maqam yang tertinggi. Seperti mana Rasulullah makan. Nabi Alhamdulillah. Tetapi Nabi SAW tidak memuji makanan yang dimakan. Dia memuji siapa yang memberi dia makan. Alhamdulillah al-mun'imil mufaddal, kata Rasul. Segala puji bagi Allah yang telah memberi nikmat dan juga kurniaan. Alladzi bi ni'matihi tatammi shalihat, yang mana dengan nikmat-nikmat yang diberi oleh Allah, segala yang baik itu menjadi sempurna. Jadi Rasulullah dipuji berbagai pujian. Apa yang dibaca oleh Rasul? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala pujian bagi Allah atas segala keadaan, kerana seluruh keadaan atas milik Allah, dia yang cipta, dia yang takdirkan. Jadi maksudnya apa? Maksudnya Rasulullah tetap memuji Allah walaupun dalam keadaan dipuji oleh Allah. Contoh mudah, kalau kita makan makanan yang sedap, lalu ditanya orang macam mana? Alhamdulillah, sedap. Pada waktu yang lain makan tak sedap. Lalu kawan pun tanya, apa rasanya? Kalau aku kata Alhamdulillah, tak apa-apa kena, aku diam dah. Apa maksudnya? Tak berani nak sebut Alhamdulillah dan perkara yang tak sedap, makanan yang tak sedap. Padahal Rasulullah diuji pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang-kadang tak makan, Nabi baca Alhamdulillah ala kulli hal. Kerana apa itu ada di Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada. Mana baca juga Alhamdulillah ala kulli hal, walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita. Sebab ujian itu termasuk makanan yang tak sedap pun musibah. Itu keluar surau, kasut kita tak ada satu, seliput tak ada satu. Itu pun musibah. Jadi maksudnya apa? Dengan musibah itu Rasulullah Alhamdulillah ala kulli hal. Macam kita kalau terima musibah celaka, rusak, tu apa itu? Maka menunjukkan kata ulama itu adalah adab. Adab tu bagaimana? Daripada makna kepada ilmu yang masuk pada jiwa, merusak, maka adab tu wujud. Sekiranya makna tu tak masuk, sekadar kita dengar, maka dia tak akan menjadi adab di situ. Itu kata ulama-ulama kita. Bahkan ada juga ulama-ulama kita kata, barang siapa yang membaca Ya Aziz daripada Ya Qawi, bacalah selama 40 hari, dia kata. Dan setiap kali dia baca satu hari, 40 kali je. Cuma baca selama 40 hari. Satu hari baca 40 kali. Ya Aziz, Ya Qawi, Ya Aziz. Seminit pun dah selesai dah tu. 40 hari ulama-ulama kita kata, nanti insya-Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi kemuliaan dan juga kecukupan baginya sehingga dia tidak akan bergantung pada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang wali Allah Subhanahu wa ta'ala, wali dulu. Dia kata barang siapa yang baca Ya Aziz, baca dah selama 7 hari berturut-turut. Satu hari baca dah 1000 kali, dia kata. Maka kalau sekiranya ada peperangan ataupun ada musuh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan hancurkan musuh itu dengan amalnya tadi. Lalu kata ulama-ulama, ini adalah satu daripada rahsia-rahsia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada sebagian para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata ulama kita, barang siapa yang dah mula rasa takut kepada bulan, maka baca je Ya Aziz 70 kali, insya-Allah orang tu yang takut dengan kita takut. Apa maksudnya di sini? Mana ada amalan kesan, tetapi bila berlaku, maka jangan dinisbahkan dengan apa yang kita baca. Nisbahnya adalah Allah menghendaki dia berlaku dengan izin dan jali namanya itu pada hati sehingga kita membaca. Dan jali ini adalah Allah menzahirkan asma'ul husna dia masuk dalam
hati kita. Kita sambung pada ayat yang seterusnya. Tengok mana yang kita sempat di sini. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. Satu lagi ayat kita ambil di sini. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh. Ini semua kembali pada ayat tadi. Laqad arsalna rusulana. Jadi rusulana termasuk adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Wa Ibrahim, dan begitu juga kami juga mengutusnya Ibrahim, itulah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa ja'alna, dan kami jadikan juga fi zurriyatihima, pada zuriat keduanya, itulah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, an-nubuwah, ada di antara mereka yang menjadi nabi wal kitab, dan ada juga di antara mereka yang kami berikan akan kitab kepada mereka. Maknanya ini menunjukkan pada keturunan yang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan juga keturunan yang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Jadi menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan ada nabi berketurunan nabi, rasul berketurunan rasul. Seperti mana ulama-ulama kita menyatakan baginda Rasulullah berketurunan para nabi, para rasul. Maknanya Rasulullah akan bersambung sampai ke Nabi Ismail dan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sehinggalah sambung lagi sampai ke Sam bin Nuh alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi. Kemudian Nuh bin sampailah kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Disebabkan ulama kita dia khilaf tentang Idris itu. Nuh tidak khilaf sebagai Rasul yang pertama Allah utus. Cuma Idris itu. Dia Nabi, dia Nabi. Dia Rasul, dia Rasul. Cuma khilafnya apa? Lepas Adam ni siapa sebenarnya? Sebagai ulama kata lepas Adam tu Nuh, bukan Idris. Dan ceritanya Idris agak terpencil ataupun tersembunyi sedikit kisahnya berbanding Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kalau mengikut di dalam Quran Al-Karim, walaupun memang ada cerita tentang Nabi Idris, wa rafa'na makanan 'aliyah, kami angkat Idris ini ke tempat yang tinggi. Sebagai ulama kata Allah bawa Idris begini ke langit itu, berarti masuk di syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kisah Nabi Idris alaihissalam di dunia ini berdasarkan hadis Rasulullah, dia tak banyak macam kisah para Nabi Rasul. Begitu lagi Nabi Nuh alaihi wassalam. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyebut di sini suriat tadi nubuwah, kenabian wal kitab. Sebagian orang yang belajar tafsir, di kalangan ahli tafsir dia begini, dia belajar pada zaman dulu dan memang ahli tafsir. Cuma bila dia belajar imam dalam tafsir. Dulu kalau mereka belajar, mereka akan belajar untuk guru yang sampai peringkat taraf imam tafsir. Imam tu peringkat tertinggi dah begitu. Itu imam paling tinggi sudah. Sebab apa? Sebab taraf dia sampai imam. Macam kita hari ini, banyak ulama-ulama ahli fatwa, ahli hadis, ahli tafsir, cuma tidak sampai ke imam tu. Jadi dulu-dulu tu yang belajar tu mufti, tapi dia bukan imam. Ahli hadis, macam-macam keahlian ilmu. Cuma mereka perlu juga belajar dengan sampai yang peringkat imam. Kerana apa? Kerana kalau ditanya persoalan ini hanya dijawab oleh yang bertaraf imam saja. Lalu antaranya ditanya dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kenabian berbanding kitab. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut demikian? Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mendahulukan kitab barulah kenabian? Apa maksudnya? Iaitu daripada surat Nabi Nuh, surat Nabi Ibrahim. Ada di antara mereka itu menjadi Nabi, jadi Rasul, diberi kitab. Contoh paling mudah adalah
Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, zuriatnya sampai Nabi Ibrahim, zuriatnya lagi sampailah yang diberi kitab Nabi-Nya Musa alaihi salam. Dan Nabi Musa itu bimbing sampai ke Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, zuriatnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala beri kitab. Tetapi dalam ayat ini Allah mendahulukan kenabian berbandingnya kitab. Lalu dijawab oleh ulama-ulama kita di kalangan ulama tafsir yang sampai imam tafsir kerana dia menyebut antaranya kenabian dengan kitab yang diungguli kenabian itu. Kenabian. Mengapa agaknya? Kerana Allah telah mengutus 124 orang nabi-nabi, semua adalah nabi-nabi, tetapi yang diberi kitab hanya beberapa orang saja yang boleh dikira jadi. Apa maksudnya? Kenabian itu jauh lebih tinggi berbanding kitab. Oleh kerana itu, kalau sekiranya seorang rasul, Allah akan beri kitab, kerasulannya pun memadai. Seperti mana contoh Nabi Musa ada Taurat, Nabi Isa ada Injil, Nabi Daud ada Zabur, lalu Rasul-Rasul lain. Lalu dia berdakwah dengan kitab apa? Rasulullah adanya Al-Quran. Lalu kata ulama cukup memadai dengan nubuwahnya, kerana apa? Nubuwah itu ada wahyu. Walaupun tidak ada kitab, tapi dia ada wahyu. Itu bahasa Allah Subhanahu wa taala tak turunkan banyak kitab di atas dunia ini dan diberikan kepada para nabi, para rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah nanti kita selesaikan faminhum muhtadi sampai dah wa katsirun minhum fasiqun. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka